Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat bersama pada malam ini. Moga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kepada kita taufik hidayah. Ya Allah, tambahlah kepada kita ini kekuatan dan semangat untuk terus mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah dan taufiknya kepada kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi bacaan kita akan kitab Al-Jihad ini. Waja'at risalatul Islam akhiru risalatillahi ila ahli al-ard litahqiqi nafsil hadaf litashihi aqaidin nas an rabbihim wa an haqiqati anfusihim wa li ta'rifihim anna Allaha huwa al-khaliq al-ma'bud wa anna al-insana huwa al-makhluq al-'abid wa liyanziha an-nasu rabbahum an kulli amrin duna mustawa al-ilahiyyah ويحفظوا أنفسهم من استكبار عن منصب العبودية لله عز وجل. الحمد لله teman-teman sekalian. وجاءت رسالة الإسلام. Apabila kita bercakap mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Islam. Sebagaimana yang kita nyatakan pada minggu-minggu yang lalu, inti pada ajaran agama yang telah dibawa oleh para rasul satu saja. Inti dia, jauhar dia. Walaupun berlaku perbezaan dari sudut syariat dia, kecil-kecil dari segi furu', dari segi detail dia, min haitsul furu'i wat tafsilat. Risalah agama yang Islam itu yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala satu je jauhar dia. Intipati dia, jauhar dia satu saja, iaitu meniru ad-da'wah ila ibadatillah. Seruan dakwah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ambil daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja akan ajaran agama itu selamat. Selamat, jaminan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW telah memberi jaminan. Kita akhir zaman ni, jaminan Nabi dua perkara, Quran dan Sunnah baginda, selamat. Itu secara asasnya. Apabila datang risalah Islam ini sebagai akhir risalah, mana risalah Allah dulu sama je, membawa kepada, menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ada pada hari ni nama apa pun sekali, agama lain-lain tu semua salah belaka, batil belaka, batil belaka. Yang benar ni Islam. Di zaman ni yang benar ni Islam. Dari dulu hingga sekarang risalahnya sama kan. Agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam, agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi risalah Islam ini sebagai risalah akhir, risalah akhir risalatillah, akhir risalah Allah Subhanahu Wa Taala ilal ahlil ardi, kepada penduduk dunia. Jadi risalah kita, tuan-tuan sekalian. Islam datang pun sebagai risalah yang terakhir, ya, untuk menyempurnakan matlamat yang sama. Matlamat dia apa? Supaya manusia ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi ke situ juga agama tauhid kan. Orang Yahudi dan dia menyeru, ya, orang Yahudi kata apa? Uzair ibn Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasara pula dia kata Al-Masih ibn Allah, Nabi Isa itu anak Allah. Dan jadi syirik belaka, seleweng belaka dah. Yahudi, Nasrani semua tu seleweng belaka dah. Jadi pada zaman sekarang ni, kalau sebut Yahudi dan Nasara, kalau konteks zaman ni yang biasa difahami oleh masyarakat ialah kok yang seleweng tu lah. Dah diterima begitu dah, diterima begitu dah. Jadi banyak perkara jadi susah. Jadi kalau orang nak balik pada zaman ni, sehingga kalau orang pertikaikan sambung tahun baru, sambung tahun baru pertikai tak? Bukan sah. Tahun baru Masihi ni bukan ikut Nabi Isa ke? Betul lah, dan tidak ada masalah pun. Nabi Isa Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita beriman. Wajib kita beriman, termasuk dalam 25 orang Rasul yang wajib kita imani. Tak ada masalah, tak ada isu di situ, tuan-tuan sekalian. Jadi kita dah Masihi ini, tahun Masihi ini ikut Nasrani betul ke? Nasrani betul? Masya Allah, ya. Dia bersandarkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa betul lah, tak ada isu lah, tuan-tuan sekalian. Tapi bila dah belik zaman sekarang ni, belik sangat dah. Ada juga soalan, dah kalau sambut tahun baru Masihi ni boleh jadi sesat ke tak? Sesat ke mana? Itu disebutkan kepada Al-Masih Isa. Isa itu Nabi Rasul yang betul, yang wajib kita imani, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu, jadi peling dah tak? Jadi peling dah, tuan-tuan sekalian. Banyak benda boleh jadi peling kalau kita tak faham betul-betul. Nabi Isa bawa risalah tauhid juga, agama Islam juga, agama fitrah juga. Agama menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil segala ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebenarnya semua Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, da'wah ila ibadatillah wa talaqi minhu wahdah, dan ambil ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itulah. Orang lain mari masuk tu, benda yang asing tu, dah mari masuk Uzair ibn Allah ke mana? Al-Masih ibn Allah ke mana? Semua ini adalah agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah selewing dah. Orang Islam pada masa sekarang ni, kalau sebut Yahudi dan Nasara, semua salah lagi dalam konteks sekarang. Ya, orang fikir gitu. Jadi nak balik hak belakang dulu, benda-benda tu, benda yang
dibawa oleh orang-orang Kediyang Melaka, Kediyang Melaka. Lebih kepada penamaan agama ni, agama asalnya Nabi Musa bawa risalah agama Islam, bawa risalah tauhid, menerima ajaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kalau kita pegang itu jadi susah, clear kan? Agama insya-Allah Islam saja. Sebab siapa cari agama lain, dia akan rugi. Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan menerima, dia akan rugi. Jadi risalah Islam ini adalah akhir risalah. Maknanya sebelum itu risalah juga, risalah daripada Allah juga, tapi itu akhir, ya. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu jadi akhirul risalatillah. Risalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Hak yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang merupakan khatam dia, ngesuk dia. Jadi bermula dari risalah Allah Subhanahu Wa Taala itu, jalan dah sejak daripada Nabi Adam AS. Litashihi aqaidin nas an rabbihim, untuk membetulkan akidah manusia mengenai Tuhan mereka. Risalah Islam ni dah seleweng dah. Yahudi duk mari ni seleweng, Nasrani duk mari seleweng dengan konsep yang menyalahi ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi mereka itu. Jadi Islam ni datang betul balik ni masalah ni, dia clear balik. Sebab tu dalam Quran ni kita tengok banyak ayat Quran yang sebut Yahudi Nasrani dan konteks negatif. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ada konteks tu, orang Yahudi Nasrani tidak redha padamu sehinggalah mengikut agama mereka. Dan orang Yahudi Nasrani ni dia betul buat saja. Kalau kau sadar nasabah lah, dia tak redha pada kita. Ada konteks Quran sebut tu. Kalau kau betul, macam mana hidup ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu dia isu yang tak susah sangat lah kalau kita betul-betul faham, tuan-tuan sekalian. Dan Quran sendiri beritahu, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi, wala Nasrani, bukan Nasara, walakin kana hanifa, tetapi Nabi Ibrahim itu hanifa, betul, suci, duduk landasan agama kebenaran. Hanifan musliman, dan muslim, menerima ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu makna muslim. Jadi Allah nisbahkan Nabi Ibrahim ini sebagai hanifah muslimah, orang Islam, orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, orang barat ni dia propagandakan Abrahamic religion, agama Ibrahim. Kita sebut dah awal-awal dulu, tahun lepas kita sebut dah. Jadi agama Islam nak balik ke belakang tu, kita tak pecah sangat tiga agama besar dunia ni, Islam, Yahudi, Nasrani. Okey, balik belakang belaka. Sebab Ibrahim tu, Nabi Ibrahim tu, orang Yahudi terima dia, orang Nasrani terima dia. Orang Islam semua telah lagi lah yang menerima lah dia, sebab Nabi Ibrahim ni adalah Rasul. 25 hak wajib kita imani. Jadi tak berbaloi kita main balik belakang. Nampak tu? Jadi benda yang sangat halus. Nak pergi temu titik pertemuan tu, Nabi Ibrahim nak pergi temu dia tu. Hak belakang-belakang ni
berlaku perselisihan. Tak terima Nabi Muhammad SAW disuruh kita balik belakang. Dia bersama belakang. Tak nampak kerja sama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka ini. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Mau sekarang ni Yahudi, mau sekarang ni Nasrani. Nabi Ibrahim bukan sama. Nabi Ibrahim Hanifah Muslimah, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Golongan dia kata apa? Qalatil Yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi kata Uzair ini anak Allah. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibn Allah. Orang Nasara kata Al-Masih anak Allah. Itu musyrik. Allah bersihkan Nabi Ibrahim dalam ayat ini. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu di kalangan orang musyrik. Jadi banyaklah beling tuan-tuan sekalian, kalau kita tak tahu asalnya di mana agama Islam itu. Dari dulu dibawa agama Islam. Nabi penyudah disalah sama mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mensyirikkan Allah. Kita ambil segala hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk lagu-lagu ni. Kita dengar banyak dah, kita tafsir surah Al-Baqarah itu menceritakan bagaimana orang Yahudi ini sangat degil. Perintah Nabi yang mereka terima pun, Nabi Musa sendiri pun banyak mana dia duduk lawan. Memang begitulah golongan mereka ini. Jadi Islam datang di tashihi aqaidin nasi an rabbihim, untuk membentukkan akidah manusia ini berkait dengan Tuhan mereka, Tuhan yang Maha Suci, besar, wa an haqiqati anfusihim. Begitu juga untuk menerangkan kepada manusia ini akan hakikat diri mereka itu. Ini kena sedar ni, hakikat kenal Tuhan dan kenal diri. Kenal Tuhan untuk memperkenalkan, biar kenal Tuhan ni manusia ni, li ta'rif anna Allah huwal khaliq, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta, al-ma'bud yang disembah dengan sebenar-benarnya. Allah tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah tunggal. Wa anna al-insan, manusia ni siapa? Makhluk. Kita ni makhluk. Jangan berlagak jadi Tuhan. Itu. Kita siapa? Al-abid, penyembah. Allah al-ma'bud. Kita ni penyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan keluar dari sifat hamba itu. Al-abid, hamba. Itulah hakikat kita ni. Dan untuk supaya manusia ni membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sifat, daripada segala kaitan, kita kaitkan dengan Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ni nak bersih ni. Liyan waliyan zihan nasu rabbahum, supaya manusia ni menyucikan Tuhan ni, yakni al-khaliq al-ma'bud itu, daripada segala hak yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak betul. Tengok tu, Yahudi sandar apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang Nasrani dia sandar apa tu? Nasara sandar apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Sandar anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bersih ni, Allah itu esa tunggal. Ya. Dalam konteks ini kita kena faham tuan-tuan sekalian. Kalau setiap kali nak sebut orang Yahudi dan kepala ni nak kena beza sama, Yahudi hak syirik ke, Yahudi hak tak syirik. Sebut setiap kali sebut Kristian, Nasrani nak beza sama, hak yang tunduk, yang syirik ke, yang tidak syirik, ya susah nak cakap ni. Kalau selama ni kalau sebut Yahudi terus kita nampak yang seleweng dah. Sebut Nasrani terus nampak yang seleweng dah. Itulah
kefahaman yang berlaku dalam masyarakat sebelum ni. Jadi kita kena faham lah. Pengikut-pengikut Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa, yang beriman kepada risalah syariat Nabi Musa, mati dalam agama tu, mati dengan keadaan baik, Islam, mati atas landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham itu. Orang yang beriman dengan Nabi, siapa Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi tadi beriman pada Nabi Musa, panjang umur contohnya, siapa zaman Nabi Isa, keturunan-keturunan dia ke menerima pula Nabi Isa. Dia kena menerima Nabi Musa sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditolak Nabi Isa. Orang Nabi Isa pula bila datang Nabi Muhammad SAW, dia kena menerima Nabi Muhammad SAW itu Rasul. Orang yang hidup pada zaman Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa, menerima syariat Nabi Isa AS dan mati atas syariat itu, mati dalam kebaikan, mati dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam agama fitrah, agama tauhid, mati dalam agama Islam. Dia tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima kerasulan Nabi yang diutuskan kepada mereka. Begitulah cerita dia. Apabila datang Nabi Muhammad SAW, dia kena menerima Nabi Muhammad SAW. Dia menerima Nabi Muhammad, dan kisah-kisah ada yang menerima Waraqah dan sebagainya. Allah jamin kebaikan kepadanya. Itu je cerita kita. Sebab ni itu jelas gitu. Kita orang Islam tidak boleh menolak Nabi Isa. Mana boleh menolak Nabi Isa? Tak boleh menolak Nabi Musa AS. Kedua-dua Nabi itu adalah Nabi yang betul, dan kita tak boleh membezakan di antara Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah akidah kita. Tak ada isu sebenarnya. Tak ada isu kita faham agama ni. Tak ada isu. Bawa risalah yang sama. Para Nabi, para Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa risalah yang sama, risalah tauhid, risalah menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, risalah yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau lari daripada tu, jangan lalu. Cari lain daripada agama Islam yang begitu, jangan lalu. Allah tidak menerimanya. Waliyanzihun nasu rabbahum, untuk supaya manusia dia membersihkan Tuhan mereka dari segala perkara yang tidak betul dengan hakikat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yahfazu anfusahum, dan juga untuk jaga diri manusia ni dari apa? Daripada istikbar, membanggakan diri, membesarkan diri, sombong. Sombong daripada apa? Sombong daripada sifat hamba dia tu. Tak ambuh sifat hamba tu. Sifat hamba ni macam mana? Turut sombong lah. Itulah Muslim. Kata Muslim tu mustaslim, menerima. Datang daripada Allah, terima. Datang daripada Allah, terima. Itu hakikat dia. Wa yahfazu anfusahum min istikbari an mansabil ubudiyyati lillahi azza wa jalla, supaya manusia ni menjaga diri mereka itu daripada besar diri, sehingga terkeluar daripada jawatan dia. Jawatan apa? Jawatan dia, jawatan hamba. Jangan jadi Tuhan pula. Itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan, ambillah hukum Allah. Jangan duk engkau perintah itu. Jangan jadi tuan dan hamba. Tak boleh nak pilih-pilih dah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, kita tidak ada pilihan dah. Tunduklah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
jenis yang gong inilah masalah dia. Jenis yang gong. Kalau terang mana gong tau. Bila cakap orang tua ni gong ni baru tahu benda. Tanah tinggi. Kalau tak tahu. Kita tahu masa budak-budak dia orang panggil gong. Kita tahu lah gong ni, kita faham di situ. Gong ni maknanya ni sombong kan. Gong tu sombong. Tapi bila cakap orang tua, gong tu sebenarnya tempat tinggi. Oh, nasabah dah. Jadi orang guna istilah gong ni. Jadi gong tu tempat tinggi. Main mana perkataan gong orang tengah dua ambil mana? Pandai sungguh dah. Pada orang luar dengan orang tengah ni, main tengah mula-mula dia jeng. Banyak istilah yang tidak faham dah. Lama-lama tu baru okey sikit. Jadi manusia ni kena kekal dengan sifat kehambaan dia. Orang yang rasa besar diri, gong, tak ampuh agama ni, tuan-tuan sekalian, Masya Allah, menolak nikmat. Dia tahu tu nikmat tu, Islam, iman tu dengan segala ajaran di dalam Islam tu semuanya nikmat. Semuanya untuk maslahah manusia. Bukan masalah dunia saja, masalah akhirat. Masalih ni dalam Islam ni, kebaikan, tunduk patuh dengan ajaran Allah, bukan dunia saja, akhirat saja. Maka yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Orang kalau nak dunia saja rugilah. Sebab apa? Di sisi Allah dunia dan akhirat. Dua-dua boleh. Tengok orang percaya agama, kongkang agama, kemah-kemah percaya, dunia pun percaya dia. Orang pegang agama sahaja, dunia berjaya. Sebab tu, begitu sebenarnya statement yang paling betul. Orang tak pegang agama atas dunia ni, atas dunia pun gagal dah. Sebenarnya begitu. Kita nampak je mata kita, dia macam berjaya dan sebagainya. Tapi hancur lepas sebenarnya hakikat diri dia tu, ketenangan pun tak ada. Dia tidak mengerti Allah. Sembahyang pun nak tenang ke mana. Nak tenang ke mana? Duk sibuk memanjang. Dah habis waktu. Dah habis waktu. Mati ya ada. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, Allah akan palingkan daripada ayat-ayatnya orang yang takbur di atas muka bumi secara batil. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang yang takabur atas muka bumi ini bighairil haqq. Takabur, tambur. Lepas tu tuan-tuan sekalian, pesan banyak ada dah, kabur banyak ada dah. Kalau jenis takabur, dia tak akan dapat menerima. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia tengok semua ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan beriman juga. Sebab apa? Dia takbur tadi. Kalau dia tengok jalan-jalan petunjuk, la yattakhidhuhu sabila, dia tak ambil jalan tu. Diorang amat mana dah tunjuk jalan ke dia, ni jalan betul, ni jalan betul, dia tak mahu ambil. Takabur. Wa iyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Kalau dia tengok jalan kesesatan, apa tu jalan tu dia ambil. Dia ambil jalan tu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Zalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Dia mendustakan ayat-ayat kami. Itulah punca kita tuan-tuan sekalian. Itulah punca kita. Ayat-ayat Allah, Quran, hadis Nabi SAW, kita ambil dah. Tak mahu ambil panduan tu. Ya, tak mahu ambil. Nak orang lain juga. Kau ikut dia juga, ikut hawa nafsu dia. Nak ambil waktu.
Nak ambil waktu tuan-tuan. Itu masalah kita ni. Tak fikir pasal keuntungan dunia pun kata dia salah ni, cara ni salah. Dunia pun tak baik. Sebentar lagi di akhirat. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu, yang demikian mana? Nampak segala ayat Allah tak mau beriman. Nampak jalan petunjuk tak mau ambil. Nampak jalan kesesatan, hak tu dah aku nak ambil. Itu. Sebab apa? Hak jadi begitu tu, zalika bi annahum. Yang demikian itu kerana mereka itu kadzabu bi ayatina. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mereka dustakan. Wa kanu anha ghafilin. Dan adalah mereka itu daripada ayat-ayat Allah orang-orang yang lalai. Itulah anak hijaunya tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab apa? Hawa nafsu. Sebab apa? Tamak. Min ahlil ahwa'i wal maqami. Orang yang ikut hawa nafsu dia, dan juga orang yang tamak, ahli tamak. Tamak ni tuan-tuan sekalian tak selesai. Dan kita baca hadis dah, selembah dua lembah emas. Selembah emas, nak selembah emas yang lain. Ada dua lembah emas, nak selembah lagi emas. Masya Allah. Bila selesai tuan-tuan sekalian? Bila pasir masa dah mulut dah mati dah, barulah selesai. Boleh selembah lagi ikut nafsu, berlembah-lembah lah. Nak semua dah cukup, dah cukup. Ini yang masalah manusia yang sangat besar tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Nabi SAW beritahu kita, memberi panduan kepada kita nak jadi orang paling kaya. Orang ada 5-6 lembah emas ni tak kaya ni. Sebab apa tak kaya ni? Apa bukti dia ni? Ada dah selembah miskin lagi. Apa bukti dia? Dia nak lain lagi. Lepas tu bukti dia miskin. Lepas tu nak lagi. Dengan cara salah pula tu. Nak. Nabi SAW kata orang paling kaya siapa? Orang paling kaya orang yang redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Warda ma qassama Allahu laka takun aghna nas. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu redha dengan apa yang telah Allah bahagikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya. Itu cukup lah. Cukup. Sekadar boleh tu cukup lah. Sebab tu jadi kaya lah. Tak cukup. Oh tadi tak cukup, sebab tu miskin. Nak dapat juta, dapat berapa, nak lagi dengan cara yang tak betul. Tak betul tuan-tuan sekalian. Sebab dengan cara betul tak apa. Allah menyukai orang yang bekerja kuat, menekuni pekerjaan dia, buat comel-comel. Dan ni nak kaya tapi kerja tak comel. Kalau kita jalan di contohlah, kalau tuan-tuan bertemu lah dengan bangunan-bangunan kerajaan ke apa, tak ada jalan kaki 5 tu, tapi tak ada cabut dah. Baru 2 tahun 3 tahun tak cabut dah. Rumah kita pasang 10 tahun tak cabut lagi, alhamdulillah. Ni 3-4 tahun tak pasang tu cabut dah. Dah kualiti mana? Nak projek, nak duit, kaya habis kerja dah waktu tu. Ataupun paling kurang kalau dah waktu tu pun kata jagalah betul-betul pekerja kita tu. Ni sekejap je tengok bokeh. Tak bangunan kerajaan bokeh. Tuan-tuan mungkin tak tipu kot. Saya cuba jalan-jalan warna ni tai tu macam nak cabut dah. Kita boleh rasa dia hijau tu kan. Masya Allah.
dah waktu tu. Ini masalah ni, Harun Rasul dah tahu, dah fikir akhirat, dah fikir dah. Jadi manusia ini bila kenal diri, bila kenal Tuhan, maka dia akan dapat jaga dapat jaga diri dia daripada mempunyai sifat besar diri, sombong, status hamba tapi nak belagak. Fatabayyana min hadha anna da'wat al-islamiyyah da'watun harakiyatun wa laysat nazariyyah wa innama tabtaghi ihdath atharin 'amaliyyatin fi hayatil bashar. Ada daripada satu konteks yang lain jelas bahawa dakwah Islam itu adalah dakwah yang berbentuk praktikal, amaliyah. Dia nampak Islam ni sesuatu yang nampak. Islam ni bukan benda yang berbentuk teori saja atas kertas. Dia nampak. Sebab dia bergerak dengan diri kita ni. Kita bawa Islam. Kita ni bawa Islam. Ni agama apa? Oh, Islam. Jadi atas batang tubuh kita tu biar nampak Islam. Apa yang kita buat tu Islam. Gitu. Bercakap, cakap yang benar. Qulil haq walau kana murra. Cakap benarlah walaupun pahit. Kita bercakap, orang lain rasa aman. Kita bercakap ni, orang lain rasa aman, tak rasa kena tikam makmur dengan kata-kata dia. Kita ada kuasa. Kuasa itu tidak menyusahkan orang ramai. Itulah Islam. Itulah Islam. Jadi Islam tu biar nampak pada tubuh. Kalau kita level ni, biar orang bawah kita tu menerima kebaikan Islam yang ada pada diri kita. Kita sebagai seorang ayah, okey, anak, isteri, menerima kebaikan status Islam yang ada pada diri kita. Kita sebagai isteri, suami, menerima kebaikan Islam pada diri kita. Kita sebagai anak, status Islam, mak ayah kita menerima kebaikan status Islam yang ada pada diri kita. Kita sebagai pemimpin sama juga. Kita sebagai pemimpin Islam, maka rakyat jelata itu menerima kebaikan status Islam yang ada pada diri kita. Itu maknanya Islam ni praktikal, bukan Islam pada status saja Islam, tapi tak tubik bercakap dengan penuh penipuan, putar belik, cakap untuk keuntungan diri sendiri semua. Di belakang ni ada orang masuk yang tersembunyi. Jadi macam mana begitu? Ini Islam yang tak nampak lah pada batang tubuh. Orang tu berstatus Islam tak nampak. Sebab tu Islam dan kita ni tidak boleh terpisah, tuan-tuan sekalian. Kita ni bawa Islam. Semua anggota kita ni membawa Islam. Semuanya membawa Islam. Kata Nabi dia pesan cakapan, kuasa dan sebagainya lah, tuan-tuan sekalian. Jaga amanah dan sebagainya. Itu dia berbentuk harakiyah, praktikal. Walaysat nazariyah. Bukannya teori je. Tak nampak Islam, tak nampak ramai orang Islam, tapi tak nampak Islam. Pemimpin Islam tapi Islam tu, contoh, Islam tu tak nampak. Tak boleh begitu. Islam biar nampak Islam, percakapan Islam, dasar-dasar Islam, semuanya kena bertepatan dengan Islam, membawa kepada maslahat rakyat ini. Wa innama tabtaghi ihdath
atharin amaliyatin fi hayatil bashar. Dakwah Islam ni, dakwah dia itu dakwah yang penuh dengan usaha-usaha untuk mewujudkan kesan-kesan praktikal pada diri manusia itu. Begitu. Berniaga menjadi berniaga yang betul. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa buat tipu dia, yang bukan di kalangan kami. Semua sekali tuan-tuan sekalian, semua sekali berniaga dengan penuh amanah, dengan penuh ihsan. Buat benda-benda pun sama tu, saya kena bersungguh-sungguh. Orang bayar pada kita kena buat bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis disebut, innallaha yuhibbu, Allah suka, idza amila ahadukum amalan an yutkinah. Allah suka. Kalau kita fikir Allah suka, pada awal nafsu kita tak suka. Dah. Awak gaduh je dah, saya siap duduk lah. Ambil gambar, minta klik. Ya. Badan litang bukan, lokam dia buat. Lokam awak buat tu litang bukan. Habis kira siap, ambil gambar, klik. Itu awal nafsu suka. Allah dah suka. Allah suka kemah, ayat kinah. Tekung, buat tu betul-betul. Ini sekadar siap je. Lokam tinggi rendah, tak lapak, belok lekor. Awal nafsu kita suka, buat dekat siap, ambil gambar, klik. Allah dalam hadis ni, Allah suka apabila seseorang itu membuat kerja, dia membuat kerja itu dengan penuh tekun. Comel tekun, sungguhlah tekun, bukan sambil lembu. Tuan-tuan sekalian, sekadar itulah tuan-tuan sekalian, tazkirah kita pada malam ni. Moga-moga menjadi peringatan untuk diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.